علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Jadi pertamanya marilah sama-sama kita rapatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita macam-macam nikmat yang lain. Kita masih lagi sihat. Kalau tak apa sihat pun alhamdulillah kita boleh mai juga ke surau ini pada malam ini. Jadi ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah wa Sa'id radhiyallahu anhuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma yusibul mu'mina min waswabi wala nasabi wala saqami wala hasani hatta al-hamma yuhammuhu illa kuffara bihi min sayyi'atihi atau kama qala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 4670. Baik, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Sa'id Al-Khudri dan seorang lagi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Kata dia, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata dia, kami berdoa, Sa'id Al-Khudri dan juga Abi Hurairah berkata, kami berdoa dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Kata Nabi, tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, bahkan juga kekalutan yang menimpa seseorang, melainkan semua itu adalah untuk menghapuskan sebahagian daripada dosanya. Nabi kata, kita ini dalam kehidupan manusia ini, diri kita ini sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam bentuk ujian. Ada ketika kita diuji dengan rasa susah,
Kita buat kerja apa tak berjaya, kita pulun dah, kita usaha dah. Kita buat kebun, kita tanam pokok, kita apa semua, kita baca, kita curi, tiba-tiba mai baru depan kepok habis. Siapa buat dusun dia tahulah. Siapa buat dusun dia tahulah. Dengan baru ni kadang-kadang dia kenal. Dia kenal. Buah raya lah dia pokok. Dia bukan tak makan. Dia naik dia serepak dia tertendang. Habis berkapak. Pokok raya orang baru tanam apa semua dia pergi kepok habis. Dia kata beruk. Panggil beruk. Ni semua ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji dengan apa lagi? Kesakitan. Ada ketika kita demam, ada ketika kita sakit. Ada sakit yang tak apa kronik, ada sakit yang kronik. Macam-macam lah kita ni. Kesedihan, ada kematian orang yang kita sayang. Macam-macam lah. Semua ini kata Nabi, Allah jadikan semua itu sebagai satu ujian kepada kita, yang mana kalau kita hadapi benda itu dalam keadaan kita redha dengan ujian Allah itu, maka ia akan menjadi sebahagian daripada cara Allah Subhanahu wa ta'ala nak hapuskan dosa kita. Allah bagi kita demam, kita sabar. Allah bagi kita sedih, kita redha dengan kesedihan itu. Maka setiap detik kita sakit tu, yang mulut kita sentiasa ingat kepada Allah tu, bila kita ditimpa dengan musibah, Nabi ajar kita dengan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu pengakuan bahawa kita mengaku kita ni mai daripada Allah Ta'ala, semua daripada Allah Ta'ala, dan kita juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau kita boleh ada rasa macam tu, redha dengan Allah Ta'ala, tuan, setiap saat kita ditimpa dengan kesusahan, kesedihan apa semua itu, dosa kita akan gugur seperti mana mengalirnya air di sungai. Jadi sebab itulah kita disuruh sentiasa apa? Redha dengan Allah Ta'ala, sabar dengan ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mana mungkin Allah kata manusia dia hanya boleh mengatakan dengan bangganya kata dia orang beriman, sebenarnya dia belum lagi diuji oleh Allah Ta'ala. Bila kita diuji, maka ketika itu baru kita tahu kita ni macam mana. Adakah kita ni orang yang sabar? Ada kita ni orang yang redha? Ataupun kita ni orang yang, orang kata, bila diuji saja, kadang-kadang kita jadi di luar. Orang kata apa? Pasal apa aku saja yang kena benda ni, orang lain tak kena, tak puas hati. Pasal apa musibah ni, aku saja yang dapat, jangan tak puas hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari hadis ini marilah sama-sama kita ambil pengajaran, iaitu jadikanlah diri kita ni sebagai seorang yang sabar, sebagai seorang yang redha di atas segala ujian, sama ada ujian dalam bentuk kesusahan, kesakitan, kesedihan ataupun kepedihan dan sebagainya. Ingat semua itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terima nikmat dalam keadaan kita suka, maka begitu juga kita terima musibah dalam keadaan kita redha dengan Allah Ta'ala. Jangan hanya kita seronok, hanya redha dengan Allah ketika kita ditimpa ataupun kita dibagi nikmat, tetapi bila kita ditimpa musibah, tiba-tiba kita kufur kepada Allah. Sedangkan dua-dua ni main daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kita sambung balik pengajian kita, iaitu tajuk khas kita berkenaan dengan bab faraid ataupun dalam bab pusaka ni.
Minggu lepas saya dah terangkan seberapa sikit apa yang dimaksudkan dengan faraid ini. Faraid ini. Secara asalnya faraid itu sendiri bermaksud bahagian-bahagian, ketetapan. Sebab bila seseorang itu mati saja, selepas harta dia diuruskan untuk bayar hutang dan sebagainya lah, last sekali ada tinggal lagi harta, maka itulah yang akan jadi harta pusaka. Dan harta pusaka ini ada hak untuk waris-waris yang dia tinggal. Dan setiap waris ada bahagian-bahagian yang telah ditetapkan. Itu dimasukkan dengan faraid itu. Bahagian-bahagian yang ditetapkan. Suami ada bahagian dia, isteri ada bahagian dia, ayah ada bahagian dia, mak ada bahagian dia, anak perempuan ada bahagian dia, anak laki-laki ada bahagian dia. Masing-masing ada bahagian-bahagiannya. Sebab itu nama faraid. Asal daripada perkataan fardu, ketetapan, kewajiban yang ada untuk hak masing-masing. Baik, penting ataupun tak penting kita belajar ilmu faraid ini? Baik, dia kata kedudukan ilmu faraid dalam Islam. Dia kata dalam syariat Islam, kedudukan hukum berkaitan dengan harta pusaka amat jelas kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah An-Nisa. Allah jelaskan secara detail daripada ayat tak salah saya ayat 11, 12, 13 apa segalanya lah. Hak setiap ahli waris itu berapa. Kalau kita pegang dengan ketetapan itu, jadi orang kata kita tahu bahagian kita ni berapa. Allah dah abang dah secara detail. Dan ilmu yang Allah terangkan secara detail dalam bab syariat ini, antaranya adalah ilmu faraid ini. Quran Allah tentang sembahyang contohnya. Allah cuma perintahkan kepada kita supaya sembahyang. Allah tak detailkan sembahyang rukuk macam mana, sujud macam mana, takbiratul ihram macam mana, doa tahiyat macam mana. Allah tak terangkan sajalah. Nabi pula, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Nabi jelaskan dengan perbuatan Nabi. Begitu juga dengan puasa, haji dan sebagainya. Dalam Quran hanya disebut secara umum, tapi tak disebut secara detail. Tapi dalam bab faraid ini, tuan-tuan, Allah terang satu persatu. Ayah dapat berapa, mak dapat berapa, isteri dapat berapa, suami dapat berapa, anak dapat berapa, saudara perempuan dapat berapa, apa semua ni Allah terangkan secara detail. Ulama kata sebab apa? Sebab Allah jadikan kita, Allah tahu manusia ni macam mana. Dalam Allah terangkan secara detail pun dia bergaduh terangkan pasal harta. Agak-agak lah kalau Allah tak terangkan Al-Quran secara detail, lagi bergaduh lah kita ni. Kan? Benda dah ada dah pun dah berkelai tak sangka. Satu persatu detail tu pun tak sangka bergaduh. Kalau tak terang secara detail lah, Allah Akbar. Yang ni ulama punya, mereka punya buat pertanyaan ni. Ulama mungkin silap. Betul? Sebab tu ulama kata apa? Sebab antara disebut secara detail supaya manusia ikut apa yang ada. Kalau ikut apa yang dah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, maka insya-Allah kita akan selamat. Baik. Jadi bila kita dalam galakkan mempelajari ilmu faraid, dia kata apa? Nabi SAW
menyebut dalam hadisnya, Nabi kata apa? Pelajarilah ilmu faraid dan ajar kepada orang lain. Sesungguhnya aku akan mati, ilmu ini juga akan mati, dan akan berlaku kacau bilau. Sehingga apabila dua orang bertelingkah kerana harta pusaka, mereka tidak dapat menemui sesiapa yang boleh menyelesaikan kesempatan. Ini Nabi yang kata. Nabi kata akhir zaman nanti ilmu faraid ini ramai orang tak belajar, tak tahu macam mana nak bahagi harta pusaka bila ada kawan ayah kita mati, bos semua tinggal harta. Macam mana kita nak bahagi ni? Tak ramai orang boleh jawab. Para asatizah kita pun tetap bukan semua tahu tentang harta pusaka ni, ilmu faraid ni. Ilmu faraid ni dia lebih kurang ilmu matematik lah. Kita masa duduk SPM dulu, kita boleh sebut matematik. Algebra lah, kan plan apa tu, dulu ngaji dulu ni, ingat lah. Apa bumi, apa latitude, attitude semua kan. Boleh masa SPM dulu. Cuba main tanya Allah, agak-agak boleh jawab kan? Tak boleh dah. Lupa habis dah formula-formula apa semua, X, Y lah kali, macam-macam lah. Masa kita duduk mengaji dulu kita boleh buat, masa buat hari-hari kita lupa. Bila tinggal lama, lupa habis. Begitu juga dengan ilmu faraid ini. Hanya orang-orang yang duduk main dengan ilmu ni, dia akan tahu. Kalau dulu duduk belajar di universiti apa, 5 tahun, 6 tahun tinggal, lupa bab faraid ni. Tambah-tambah tak mengaji langsung, lagi tak tahu apa. Sebab tu Nabi kata akan tiba nanti akhir zaman nanti akan berlaku kacau bilau tentang nak uruskan harta pusaka ni. Sehingga peringkat apa? Pergi cari orang tanya, aku pun tak tahu nak buat. Tanya bab sembahyang, aku tahu. Tanya bab zakat, siapa aku boleh jawab. Tapi tak buat faraid, aku tak maaf lah. Aku pun tak tahu. Nabi kata lagi dalam hadis yang lain, Nabi kata pelajarilah ilmu faraid kerana ia sebahagian daripada agama kamu, dan ia adalah setengah daripada ilmu. Ia juga adalah ilmu yang pertama dicabut daripada umatku. Ini saranan Nabi supaya kita ambil berat tentang ilmu pusaka ni. Jadi kita antara ilmu yang akan dicabut awal daripada muka bumi ini adalah ilmu faraid. Iaitu dengan cara mana? Antaranya dengan mematikan orang-orang yang alim dalam bab ilmu pusaka ni. Ilmu faraid disebut sebagai setengah daripada ilmu kerana manusia ini terbahagi kepada dua keadaan. Keadaan hidup dan juga keadaan mati. Dan keadaan hidup berkaitan dengan sembahyang, zakat dan sebagainya. Sementara keadaan mati berkaitan dengan pusaka, wasiat dan sebagainya. Macam kehidupan kita ini terbagi kepada dua. Jadi semasa kita hidup dan juga ketika kita dah meninggal. Sebab itu dikata ilmu faraid ini sebahagian daripada ilmu. Kenapa kebanyakan ilmu faraid kita akan hadapi dia ketika kita telah meninggal nanti. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan semua sahabat Nabi tahu tentang ilmu ini. Dan Nabi kata apa? Antara ataupun para ulama mengatakan terdapat beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus mempelajari ilmu ini dan mereka menguasainya melebih daripada orang lain. Antaranya seperti Ali bin Abu Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit dan juga beberapa orang lagi. Antaranya tadi Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Ali ni kalau kita siapa-siapa yang mengaji dalam para ini famous lah. Sayyidina Ali ni antara orang ataupun sahabat Nabi yang Allah bagi kelebihan kepada dia dalam bab ilmu faraid dan juga ilmu matematik.
sahabat ada masalah berkenaan dengan bab wasiat, bab nak pembahagian ni, dia boleh jawab. Ada dua kisah yang terkenal lah dalam bab faraid ataupun dalam bab pembahagian ni yang berlaku ketika zaman Sayyidina Ali. Ada dua kisah. Kisah pertama, ada seorang sahabat ketika mana belum ada lagi ayat berkaitan dengan faraid, tetapi ayat tentang wasiat dah ada. Ayat tentang wasiat diturunkan supaya dalam keadaan hidup ini supaya kita buat wasiat. Baik. Dia ada 17 ekor unta. Dia ada 3 orang anak. Baik. Anak pertama diwasiatkan 1/2 daripada unta dia. Anak ketiga, anak kedua dia wasiatkan 1/3 daripada unta dia. Dan anak ketiga dia wasiatkan 1/9 daripada unta dia. Baik. Jadi dia pun nak buat kira macam mana ni? Unta ada 17 ekor. Ganjil ni. 1/2 daripada 17 berapa? 8,5. 8.5. Nak kena sembelih, nak kena bagi 2 pula. 1/3 daripada 17 berapa? Ulang telefon. Siapa ni? 5 point something lah. Dan 1/9 daripada 17. 9 kali 2 18. Sekok lebih-lebih betul ya. 1 point berapa ya. Baik. Jadi mereka 3 orang ni bila mati ayah mereka nak buat pembahagian berdasarkan wasiat ayah mereka. Unta ada 17 ekor. Hak sulung diwasiatkan setengah daripada 17. Hak nombor 2 1/3 daripada 17. Hak ketiga 1/9 daripada 17. Tak apa kat pening nak buat macam ni. Jadi mereka main mengadu kepada Sayyidina Ali. Tolong selesaikan masalah mereka. Mereka main cerita lah. Inilah wasiat ayah kami. Unta ada 17 ekor. Baik, apa yang Sayyidina Ali buat? Kalau tuan-tuan, macam mana nak selesai masalah mereka ni? Nak kena sembelih kan? Nak kena... Jadi Sayyidina Ali, dia cerdik yang Sayyidina Ali. Unta asal 17 ekor. Dia kata, macam ni lah. Saya tambahkan lagi sekok unta tu. Jadi 18 ekor. Ni unta Sayyidina Ali ni. Dia kata saya parking sana, unta ni 17 ni, tambah sekok, jadi 18. Baik. Anak hak tambah tadi 1/2 daripada 18 sama dengan 9 ekor. Anak yang kedua 1/3 daripada 18 ekor. Jadi 6 ekor. Anak yang ketiga 1/9 daripada 18 ekor. Sama dengan berapa? 2 lah. Betul tak? 2. 9 tambah 6, 15 tambah 2, 17. Saya nak kata, aku ambil balik unta gua sekor ni. Selesai masalah apa? Betul tak? Hak tadi nak kena sembelih, nak kena bagi lagi. Tak tahu. Lah dia cuma parking dulu lah untuk ada sekor. Bagi jadi 18 ekor. Mereka ambil, seorang ambil 9, seorang ambil 6, seorang ambil 2. Cukup-cukup lah 17 ekor hati kan tadi. Dia kata, tak apa aku ambil dia sekor ni. Selesailah masalah tu. Dia kata bijak Sayyidina Ali. Kisah yang kedua. Ada 2 orang. Dalam musafir lah. Musafir. Baik, 2 orang ni. Seorang bawa 5 buku roti. Hak nombor 2 bawa 3 buku roti. Baik. Jadi roti dia pun semua ada 8 lah. 8 biji roti dalam perjalanan. Baik, bila sampai satu tempat nak makan,
bekal masing-masing. Seorang bawa 5 ketui, seorang bawa 3 ketui. Tiba-tiba mai seorang ni dia tak bawa bekal. Dia pun musafir juga. Dia tengok dia tak bawa apa, dia pun dua orang ni semawa lah makan bersama. Jadi 8 buku roti tadi ni, setiap satu buku dikerat ataupun potong dengan 3. Jadi 24 potonglah, 4 potong. Baik. Depa tadi ada 3 orang lah. Satu orang pertama, kedua, 3 orang. 24 bagi 3, seorang 8 potong. 8 potong roti. Baik, jadi 8 potong roti setiap seorang. Dia pun makan lah. Makan apa semua. Baik, jadi kawan ni dia rasa macam tak syok lah. Dia tak buat pakai apa. Kan? Jadi dia keluarkan duit dia 8 dirham. 8 dirham bagi kepada 2 orang ni lah. Baik, dia pun dah teruskan perjalanan. Jadi masalahnya, mereka ni macam ni. 2 orang tadi ni, kawan ni bawa 5 ketui, seorang bawa 3 ketui. Jadi hak pertama ni dia cadangkan, sebab roti aku 5, aku ambil 5 dirham. Hang sebab 3, hang ambil 3 dirham. Betul lah, 8 dirham kan. Tapi hang bodoh dia tak faham. Dia kata mana boleh, kita bagi sama banyak lah. Yang roti kita kena potong apa semua ni, dia kata kita bagi sama banyak. Dia tetap, dia tak mau terima cadangan. Dia nak ambil 3 saja. Dia nak ambil 4 baru sama. Pasal apa? Kawan tu bagi pun dia kata bukannya berdasarkan jumlah roti kita. Baik, jadi bila dah jadi macam tu, tak boleh selesaikan. Sekali lagi mereka ni pergi jumpa dengan Sayyidina Ali. Baik, jadi Sayyidina Ali bila dengar apa yang dia abang cerita tentang kawan ni cadangkan dia ambil 5, kawan nombor 2 ambil 3. Sayyidina Ali cadangkan ataupun nasihatkan yang nombor 2 ni, ikutlah pembagian tu. Hang ambil 3, dia ambil 5. Tak mau juga. Baik. Jadi apa Sayyidina Ali buat? Okey, dia kata roti semua ada berapa potong? 24 potong. Hasil daripada 5 biji tambah dengan 3 biji tadi ni. No? Baik. Seorang makan 8 potong. Baik. Sayyidina Ali kata kepada hak nombor 2 ni, hang 3 buku tu, betul. 3 buku tadi ni, setiap buku kali dengan 3 potong, betul tak? Kali dengan 3 potong. Jadi dia sebenarnya buku roti dia adalah 9 buku bagian dia. 9 buku. Had yang nampak boleh buat 5 pula. 5 kali 3 potong sama dengan 15 potong. Baik. Saya nak kata kat dia, nombor 2 ni, hang 3 biji roti. Kalau potong 3 jadi 9 potong. Yang hang makan berapa? 8 lah. 8. Baik, maksudnya 9 tolak 8, 1. Daripada 9 bahagian dia, kawan tadi hanya ambil 1 ya, hak bahagian dia. Hak pertama pula dia 15. Kan? 15 dia makan 8, tinggal berapa? 7. Duit tadi ada berapa dirham? 8 dirham. Sayyidina Ali kata sepatutnya kalau ikut pembahagian, hang hanya belajar dapat 1 dirham saja. Dia ada 5 biji roti tadi, dia akan ambil 7 dirham. Sebab apa? Bahagian dia yang dimakan oleh orang ketiga itu sebanyak 7 potong. Ya, hang dia habis potong saja. Dia tawar dalam 3 dirham tu cukup banyak lah. Tu kata bijak lah yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Ali berkenaan dengan ilmu kira-kira ni. Ilmu kira-kira.
Baik, jadi banyak kalau kita tengok kes-kes atau masalah-masalah faraid ini, inilah adalah sahabat-sahabat yang mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bab pusaka. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita nak belajar ilmu faraid, maka sebenarnya dia kata apa? Kita akan belajar beberapa ilmu. Bila kita ambil keputusan nak mengaji bab faraid, dia kata maka kita akan belajar beberapa ilmu. Dia tak apa elok dia punya ni. Apa dia ni? Baik, tuan-tuan. Dia bukan masalah pen, masalah ni. Papan. Tapi kalau tulis ni, tulis betul elok, cuci elok. Sebelah ni tak elok. Apa dia? Dia kalau saya tulis belah ni, senang sikit padam. Tapi tak apalah. Tak apa tak ya. Okey. Ini yang baik. Tentu bila kita belajar faraid, ada beberapa ilmu yang kita akan belajar. Pertama, ilmu fatwa. Bukan nak soal dari mufti dah kan. Ilmu fatwa ni ilmu apa? Yang berkaitan dengan ketetapan bahagian-bahagian. Ketetapan bahagian yang telah ditetapkan dalam Quran. Yang kedua, kita akan belajar ilmu waris. Nak tentukan siapa waris. Tentukan ahli waris. Yang ketiga, kita akan belajar ilmu hisab, iaitu pengiraan. Bila kita nak mengaji faraid ini, insya-Allah kita akan sentuh berkenaan dengan ilmu fatwa. Ilmu fatwa ni tentang ahli waris dan juga fatwa-fatwa yang tertentu. Contohnya adalah berkenaan dengan masalah mati bersama. Dalam faraid ini ada masalah mati bersama. Satu keluarga naik kereta, contohnya suami isteri naik kereta. Contoh kes, suami isteri dalam satu kereta kemalangan. Kemalangan. Bila kemalangan, dua-dua mati. Dua-dua mati. Ada keadaan yang kita tahu. Tahu siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Dua mati dulu kan, Minah mati dulu. Kan? Hak ni kita tahu. Kita pergi tengok, hak kawan dah habis dah. Hak seorang hidup, hak bagi. Maksudnya kita sebagai saksi dalam kemalangan tu kita tahu, laki dia mati dah, bini masih, kita boleh talqin, ucap lah. Jadi kita tahu. Tahu siapa mati dulu. Kadang tak tahu siapa mati dulu, tak tahu siapa mati kemudian. Tak tahu siapa mati dulu. Baik. Keadaan pertama, bila kita sebagai saksi dalam kes tu, ni kita penting ngaji faraid ni. Kok dah berlaku, kita kata dalam satu kemalangan kita sebagai saksi utama apa semua ni. Baik. Okey, kita sebagai saksi kita akan kena abang kata, saya sampai di tempat kejadian, saya tengok dalam kemalangan itu suami dia
dah meninggal dah. Dia pergi pegang nadi dia dah tak apa dah semua. Tapi isteri dia masih hidup. Maka kita buat apa, bagi kita kata yang mati dulu suami, nombor 2 baru isteri. Sebab apa? Tuan, bila suami mati dulu, isteri yang mati ni dari segi hukum pusaka, dia berhak dapat pusaka suami dia. Dia berhak dapat pusaka suami dia daripada harta suami dia. Lepas tu bila dia meninggal, waris-waris dia lah, mak bapak dia ke apa semua. Itu keadaan dia. Itu penting. Kita kena tahu siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Tak boleh kata kira mati sekali lah lepas. Hak kedua tak tahu, pergi tengok dua-dua dah sadar dah. Tak tahu siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Maka di segi hukum pusaka, suami isteri ini saling tidak mewarisi antara satu sama lain. Kata suami, waris dia siapa? Kalau ada anak, anak lah. Kalau ada ayah, ayah lah. Kalau ada ibu, ibu dia lah. Isteri bukan ahli waris. Begitu juga kalau yang mati dulu adalah isteri tadi. Dia tak tahu siapa mati dulu, maka suami dia bukan ahli waris dia. Yang ni kita tahu tadi ni. Maka kalau suami mati dulu, isteri ada hak di atas pusaka suami. Kalau suami mati, isteri mati, suami ada hak di atas harta pusaka. Hak siapa yang mati dulu tadi ni. Siapa-siapa yang kerja pejabat kesihatan ke apa ke, PM boleh sampai apa semua, kita tanya ada saksi dah, kata siapa mati dulu kemudian. Kalau ada saksi kata saya sampai dulu tadi ni, okey, suami dah mati dah, maka kita akan catat itu kata suami mati dulu. Isteri mati bila? Dia kata saya tengok tadi pukul 3.30, dia tak ada lah, catat asal mati pukul 3.30. Penting kita nak kena tahu siapa mati dulu, siapa mati kemudian, sebab dia melibatkan hak pusaka. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan tengok satu persatu ilmu berkaitan dengan petua, ahli waris, ilmu berkaitan dengan siapa dia waris, dan juga ilmu berkaitan dengan bab pengiraan tu. Bila kita tahu siapa sedikit, insya-Allah orang kata kita tak lajak sangat. Pertama sekali dalam ilmu ahli waris tu, ramai orang yang dia rupanya bukan waris pun, tapi dia ada 20 lebih. Tak ada kes. Pertama sekali kes bila si mati itu dia tidak ada anak laki-laki, ataupun dia tidak ada anak langsung. Dia ada saudara seibu sebapa perempuan saja, ataupun dia ada saudara sebapa. Jadi saudara sebapa ni duk kalau dia yang duk urus apa semua ni. Padahal si mati ada saudara seibu sebapa lagi. Dia duk rasa dia pun waris lah. Bila kita siasat-siasat, kita keluarkan senarai ahli waris yang sebenar, nama dia tak ada apa. Nama dia tak ada apa dalam senarai tu. Dia kata saya apa ni? Ni yang matinya abang saya, boleh tak ada lagi. Kita buat-buat anak si mati, dia ada saudara perempuan saja, atau dia ada anak perempuan saja. Tapi bila anak perempuan bersama dengan saudara perempuan seibu sebapa, maka saudara sebapa ni tak dapat apa dah. Saya laki-laki, bukan anak laki-laki. Masalah ni, anak perempuan bersama dengan saudara perempuan, maka saudara perempuan akan ambil baki yang telah diambil oleh anak perempuan. Nanti kita akan tengok satu-satu. Sekadar nak nampak kata apa, penting kita orang ini supaya jangan terlajak sangat. Ikut penat saja. Kan kita puluh keluar duit nombor semua ni, tiba-tiba kita bukan waris pun. Malah lah dia hangat hati. Tak ada masuk nama saya seorang tak. Ni bukan masalah masuk nama, ni masalah hukum syarak. Kamu bukan ahli waris. Saya laki-laki, betul yang laki-laki, tapi ada keadaannya walaupun laki-laki sekalipun, bagi yang tak ada apa dah. No? Kes sembunyi waris. Pasal apa? Pasal
Ada tertentu lah. Zaman sekali kalau pak mereka menikah 2, menikah 3, menikah berapa tu. Bila main ke pejabat untuk siasat faraid, dia boleh abang kata, ayah saya hanya seorang isteri saja. Sedangkan pak menikah 3. Lagi 2 dia tak abang pun. Semuanya waris. Apa hukum dia? Kan, bahagian tu sepatutnya hak orang kita ambil. Jadi hak kita boleh tak? Haram dalam hukum dia. Kan, makan harta dengan cara yang batil. Ni semua masalah apa? Nanti kita akan tengok punca dia sebab apa? Lewat pembahagian antaranya. Ya, betul. Jangan lewat pembahagian faraid. Kalau kita buat lewatlah pembahagian faraid, takut-takut susah kita. Jangan duk kata tak apalah, hubung merah lagi kan. Duk kalut pergi mana kan? Kalut pergi mana lah? Tak ikut kita pula jadi kalut. Kan? Saya ambil contoh paling mudah lah. Contoh lah, ayah kita dengan mak kita lah. Contoh lah kan. Dia kahwin kan. Kahwin. Baik. Tiba-tiba ini ada anak lah. Anak lelaki, anak perempuan. Baik. Ali dengan Bedah. Baik, kahwin dapatlah anak. Bedah mati. Bedah mati. Jadi waris siapa? Suami dia. Ali ni suami dia. Waris siapa? Anak lelaki, anak perempuan. Ini asalnya. Bila Bedah mati, tak ada waris lain dah. Ayah mungkin tak ada dah. Inilah waris dia, 3 orang ni. Tapi pembahagian pusaka tak buat pun. Tangguh. Tiba-tiba Ali tadi ni kahwin pula dengan Timah. Ali ni kahwin dengan Timah. Baik. Suami, anak laki-laki, anak perempuan. Suami 1/4 bila si mati ada anak. Si mati tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Anak laki-laki dan perempuan akan dapat baki. Jadi 4, 1 baki 3. 4, 1, 2, 1. Bahagian laki-laki lebih sekali ganda daripada bahagian perempuan. Baik. Contohlah, peta ada 40,000. Suami tadi 1/40,000 lah. 1/4, maka dia akan dapat 10,000. Itu bahagiannya, contohlah. Tak buat pembahagian pusaka apa semua ni. Jadi dia kahwin dengan Timah pula lepas itu. Peta ni 40,000 ni letak Bedah tadi. Baik. Jadi bahagian Ali tadi ni 10,000. Bila Ali pula mati, siapa waris Ali? Timah ni. Timah itu isteri dia lah. Anak laki-laki dia dan anak perempuan dia tadi ni. No? Baik. Jadi sekarang ni daripada 3 orang ahli waris, dah tambah pula Timah ni sebagai kematian kedua lah. Ali ni dia mati sebagai kematian kedua. Siapa dia? Waris dia Timah apa semua. Tak buat pembahagian lagi. Mati pula Timah ni. Siapa dia waris dia? Tuan, kalau ada ibu bapa dia lah waris dia. Kalau tak ada, saudara dia lah waris dia. Ni asal harta mak kita ni, tak buat pembagian pusaka. Ayah kita dapat 10,000 harta mak kita, tak buat pusaka. 10,000 ni 1/8 daripada 10,000 ni adalah dah jadi hak Timah. Lebih kurang 1,000 lebih lah kan, 1,200 ke apa kan. Jadi hak Timah. Tak buat bahagian. Jadi hak 1,200 ni dia bawa main, dia mati, mak bapak dia waris dia kalau ada. Kalau ayah kita mati, betul Timah ni pula nikah dengan ni, suami dia, hak suami baru dia lah. Padahal kawan tu kan kenal kita pun. Tu, sudah ni nampak lah. Kalau melewat-lewatkan pembahagian harta pusaka ni, dia boleh sampai kepada orang hak kita tak kenal pun. Kita tak kena cari dia.
Sebab apa? Bahagian hak suami si mati tadi 10,000, so isteri dia dapat tukar 1,200. Hak 1,200 tadi lah dia bawa. Kalau dia ada suami baru dia lah. Balik suami baru dia kena kena dengan kita pun. Dia pun hanya mak cari kita ya. Ni bahayanya kalau melewat-lewatkan pembahagian harta pusaka. Kerana apa? Antaranya akan menyukarkan kita dalam nak menguruskan pembahagian. Bila jadi macam ni, mulalah payah lah. Lebih baik kita sebut kata ayah kita tak nikah lain lah. Dia padam hak timah saya ni. Maka bila padam tang timah tu, di segi urusan mudahlah. Jadi tapi di segi hukum kita telah menafikan hak pusaka dia. Kita makan harta tu, makan dalam keadaan batil, berdosa kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi minggu depan berkenaan dengan selanjutnya lah tentang tanya satu soalan. Ya. Kita kata pak kita ayat dah hidup ni, dia nak bagi sama rata. Dia syarat kata lelaki lebih, dia nak bagi kita 5 kelong, dia nak atuk lelaki dengan perempuan semua kelong. Ya. Macam tu boleh tak? Baik. Masa ayat hidup dia. Dia masa hayat dia boleh bagi kepada siapa saja harta dia. Masa hidup dia boleh buat hibah. Betul? Hibah ni bagi masa hidup. Tanah ada 10 kelong, tanah pak kita. Kita kata timah ni. Tanah aku 10 kelong ni, hari ni aku nak bagi ke hang 2 kelong sama banyak. Dia pinjam tanah tukar nama, hibah saja. Selesai. Itu hak dia. Masa hidup dia boleh bagi kepada siapa saja harta dia. Tapi kalau dia kata, ni ingat tanah ada 10 kelong, nanti bila aku mati ni aku nak apa bagi sama banyak. Itu wasiat. Wasiat pelaksanaannya selepas mati. Hibah pelaksanaan dia lala tu juga. Baik, wasiat bolehkah kepada ahli waris? Di segi hukum Nabi sebut apa? Bila dah ada ayat faraid apa semua, Nabi kata la wasiyata li warisin, tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Tapi kalau ahli waris nak ikut macam mana yang diwasiat, setuju semua, tak ada masalah. Ikutlah macam diwasiatkan. Tapi kalau ada ahli waris yang tak setuju dengan wasiat tu, walaupun masa hidup tak kata apa, atau masa hidup mengaku depan pak, tak apa, insyaAllah pak kami ikut lah nanti. Pak wasiat dia tu kami ikut masa dia hidup. Tapi masa dia dah meninggal, tiba-tiba mengaku pasal segan lah, nak kata apa kat pak. Kata pak kita cengih kan, lagi dia contoh hari lah, habis nama hang dah dipotong dalam khutbah pusaka kan, sebut hospital lah, habis pusaka. Tapi lah aku nak mampir lah, aku tak setuju lah apa yang pak wasiat tu dia. Baik, bolehkah dia kata benda tu? Boleh. Kena bagi bahagian dia ikut faraid. Walaupun hak lain kata, hak lagi 4 kata, mana boleh pak dah pesan dah. Itu wasiat tak tak? Wasiat tu sendiri di segi hukum tak sah dah. Pasal apa? Nabi sebut tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Ahli waris dah ada dah bahagian pusaka. Tapi kalau semua setuju, okey, boleh buat. Tapi kalau ada yang tak setuju daripada 5 orang tadi, 4 kata kami setuju, hang seorang yang tak setuju, lah 4-1 bola kan, bola kan, Malaysia Bangladesh lah, 4-1, hang kalah dengan kami, hang kena ikut kami lah. Ada dalam bab faraid. Walaupun dia seorang yang tak setuju, dia perlu diberi hak mengikut faraid bahagian dia. Tanah ada orang apa semua, okey, kira faraid, dapat dah contohnya 30, habis hang 30. Hak baki yang ada tu, hak orang kata, tak apalah kita raihkanlah wasiat apa, kita ambil sama banyak, iaitu baki selepas diambil oleh yang tak mau ikut wasiat tadi ni. Faham tak maksudnya? Maksudnya, wasiat itu kalau waris setuju, okey, laksanakanlah seperti mana yang diwasiatkan. Tapi kalau tak setuju, maka hak tak setuju tadi bagi kalau ikut faraid. Tapi kalau wasiat kepada bukan ahli waris,
kepada anak angkat dia ke, kepada siapa-siapa lah yang bukan ahli waris. Sah setakat 1/3 saja, tak boleh lebih daripada 1/3. Tapi kalau ahli waris setuju, tak apalah. Pasal wasiat ni kepada bukan ahli waris, sah setakat 1/3 saja. Kalau ahli waris setuju, dia ada harta contohnya 30,000 ataupun 300,000 lah. Dia wasiat, aku nak bagi separuh daripada harta aku nanti bila aku mati kepada surau ni. Bila dia mati, boleh nak bagi kat surau dia 150,000? Boleh dengan syarat waris setuju. Waris setuju, okey tak apa, nampak ada wasiat itu kami terima, tak apa. Tapi kalau waris kami tak setuju wasiat tu, maka sah setakat 100,000 saja, 1/3. Dah nampak tu, dah nampak yang kita macam kita nak bagi kat surau kan. Kalau kita buat macam hibah yang ada tertulis tu boleh tak? Hibah dia kena bagi lala tu. Tak macam mana kadang-kadang kita beli insurans tu kita nak lepas kita mati ni kita nak bagi siapa? Itu hibah amanah. Masuk kepada institusi anak yatim atau Itu proses dia, hibah amanah. Boleh buat lah. kena bertulis kan? Betul lah. Kita buat pengesahan hibah apa semua tu. Baik, itu dia punya wasiat tadi, no? Satu ustaz nak tanya. Jangan banyak-banyak sangat lewat. Dia pun duit tanah pusaka, dia kata 7 orang, salah seorang tak tahu. Dia macam mana? Dia pun tunjuk balik. Lepas tu dia pun jual tanah pusaka. Lepas tu salah seorang tu tak tahu pun macam mana. Baik, dia tak boleh jual kalau seorang tak tahu. Pasal nak jual dia kena ubah gerak dia mana-mana tu, ahli waris semua. Apa dia? Pasal nak pindah milik daripada tuan asal tu, tanah asal tanah pusaka ayah kita. Nama-nama dia lah. Dia dah mati, tak boleh jual tanah tu. Dia kena proses dulu. Proses dulu, ubah nama ahli waris yang lain, baru boleh jual tanah tu. Dia pun boleh jual kecuali dengan cara mana? Dia sembunyi di waris tu. Asal dapat beradik, dia dapat kawan tanah, dia kata kami semua 7 beradik ya. Jadi nama seorang ni dapat padang tu. Pakat nama-nama dia buat. Orang tanya apa jawab, kita 3 beradik, 7 beradik lah. Jangan dapat 8. Yang tu kalau pegawai pentadbir tanah tu ditipu, dia percaya, maka 7 orang tadi lah, maka dia pakai jual lah. Seorang lagi tak tahu apa lah kan. Tapi kalau betul mereka pergi siasat, mereka pejabat tanah tu, tak akan berlaku lah, dia tak tahu. Pasal akan dipanggil seorang-seorang tu, ahli waris semua. Kecuali kalau tanah tu tanah permintaan, tanah gerai, pergi jual, orang terjual atas angin macam tu saja. Ada berlaku. Tanah permintaan senang lah, bukan ada gerai apa pun. Cuma usaha saja. Jumpa siapa-siapa, nak beli tak tanah usaha ayah aku dulu. Nanti kita berubah lah sebagai pemohon baru pula. Yang tu dia tak ada kaitan dengan nak bagi semua waris. Kalau tanah bergerak ni susah lah dia nak tipu macam tu, nak jual tanpa pengetahuan ahli waris. Sebab apa? Pejabat tanah akan panggil ke semua ahli waris, kecuali punya saya kata tadi, dia sembunyi waris tadi ni. Ketika itu memanglah kawan tu tak tahu apa, senang-senang dia tanah jual lah. Sebab apa? Dalam gerak memang tak nak nama dia pun. Ya. Awal tu Ali dia nikah dengan Bella. Ya. Dia nikah dengan Mina. Ya. Okey, dia apa tu Bella mati. Ya. Jadi Ali tu ada dengan Mina pada anak. Beda pada anak. Bella pada. Mina anak Mina boleh makan. Anak dia juga. Bin Ali tu. Bin Ali ya dapatlah. Jalan jauh lah kan. Tak jauh lah. Dah maksudnya sebab seorang laki-laki dia kahwin 2 orang isteri ke 3 orang isteri ke. Dengan isteri ni pun anak dia juga. Dengan ni pun anak dia juga. Maksudnya anak dia itu adalah waris dia. Tak ada istilah anak isteri kedua, anak isteri ketiga. Bukan. Contohlah, kita tak boleh anggap kata itu anak tiri dia. Anak tiri dia pun memang anak dia lah. Cuma anak isteri yang lain. Bukan anak tiri. Anak tiri ni kita kahwin dengan janda, dia dah ada anak dah, itu 2 anak. Anak tiri. Anak dengan isteri kedua, anak dengan isteri ketiga adalah anak si mati. Si mati itu apa dia? Ya. Anak boleh lah.
Kalau anak tu daripada Ali juga. Saya faham. Ni contohnya, anak dengan beda ada anak kan. Dengan timah pun dia mereka dah dapat anak. Maka anak dengan timah pun dapatlah bahagian dia tu. Satu perempat tu lah. Dia pun makan bukan atas dia mak, makan atas ayah dia tadi ni. Lepas tu dah kata kalau anak dia tu mati, anak ada timah tadi macam anak timah tu mati, anak ceri kan. Yang maka apa ada anak tu mati sebelum dia kau bagi atau tu pergi kawan dia pula lagi. Sebelum maksudnya dia pun tak bagilah. Tak bagi. Tak bagi anak. Baik. Contohlah timah ni sebelum kahwin dengan Ali tadi, dia kahwin dengan lelaki lain. Dia juga ada anak dengan suami yang lain. Dengan anak dengan Ali pun ada anak. Baik. Ali dia ambil bahagian dengan bedah dia tadi 1/4 lebih kurang 10,000, no? 10,000. Baik. Jadi bila dia masih hidup, siapa dia waris dia? Anak dengan bedah tadi waris dia juga. Dia kahwin dengan timah, dapat anak contohnya seorang. Seorang ni waris dia jugalah. Bila dia mati, waris dia siapa? Timah. Lepas tu anak dia dengan timah dan juga anak dia dengan bedah. Timah ni tetap waris dia. Bila timah ni mati, anak timah sajalah. Faham tak? Anak timah dengan Ali pun dapat, anak timah dengan suami hari dulu pun dapat atas pangku timah ni. Faham tak? Timah ni dulu sebelum kahwin dengan Ali, kahwin dengan Dolah. Dengan Dolah ada juga anak. Kalau tiga orang ni lah, kalau dia mati, inilah waris dia. Dengan kawan ni 3 orang, dengan Dolah anak dia, dengan Ali pun ada anak. Ramai lah contoh ni kan. Surah jangan tanya. Kalau anak mati dulu pada mak pun. Baik, kalau anak mati dulu pada mak, dia tengok batang titi. Batang titi pula dia ada titi kayu, ada titi besi, ada semua ada titi, no? Kita akan tengok pemberian. Kalau sambung ayo ke 10 habis. Dia mengaji pada ini seronok kan. Saya ada buat bengkel, banyaklah jabatan-jabatan. Kadang-kadang 2 jam, 3 jam tu tak sedap pun. Kan? Dia masa kita buat perkiraan, kita cerita masalah isu, dah gini tak sedap 2 jam lebih lah. InsyaAllah. Apalah. Koho-koho lah orang kata. Ni kau banyak tentang boleh nampak sikit lah. Kesan daripada lewat buat pembahagian, takut dia akan pergi merawin habis kepada keturunan orang lain pun. Yang terbaru malam ni, itu yang Ustaz kata tadi tu, mati mati kemudian mati dulu sontak awal tu. Betul malam ni. No? InsyaAllah nanti kita akan tengok lagi. Wallahu a'lam. Baik, jadi saya tunggu dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asina insana la fi qus illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.